Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang garis panduan bagi pengenalpastian masalah hazard, penaksiran risik dan kawalan risiko (HIRAC). Disediakan oleh Abdul Aziz bin Azman dan rakan saya Muhammad Hanif bin Baharudin dari ILP Kuantan, Diploma Teknologi Fabrikasi Struktur Logam, Minyak dan Gas. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dalam beberapa tahun ini, pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko HIRAC telah menjadi amat penting dalam amalan merancang pengurusan risiko. Organisasi yang telah melaksanakan penaksiran risiko di tempat kerja telah mendapati beberapa perubahan positif dalam perubahan amalan kerja mereka. Organisasi ini dapat mengenalpasti tindakan dan keadaan pekerja yang substandard semasa ia membangunkan dan mengambil tindakan pembetulan yang perlu. Perundangan menghendaki agar proses ini bersistem dan direkodkan supaya keputusan yang dicapai adalah kukuh dan analisisnya lengkap. Proses penaksiran risiko hendaklah dilaksanakan secara berterusan dan tidak boleh dianggap sebagai kerja yang hanya dilakukan sekali sahaja. Seiring dengan pendekatan yang diambil oleh jabatan, iaitu menumpukan kepada langkah pencegahan sebagai satu cara memperkuasakan Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerja KKP, ianya seolah-olah telah menyebabkan HIRAC menjadi amat penting. Dengan HIRAC, seseorang berupaya mengenalpasti hazard, menganalisis dan menaksir risiko yang berkaitan dengannya, dan seterusnya melaksanakan langkah kawalan yang sesuai. Tujuan HIRAC. Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberikan pendekatan sistematik untuk menaksir hazard. Hazard bermakna satu punca atau sesuatu keadaan mempunyai potensi di mana ia boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia. Kawalan hazard bermakna proses melaksanakan langkah untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan hazard. Risiko bermakna gabungan faktor kemungkinan berlakunya suatu kejadian berhazard dalam suatu tempoh khusus yang ditetapkan atau dalam keadaan yang ditetapkan. Kecederaan atau kesan buruk ke atas kesihatan manusia, harta, alam sekitar atau gabungan mana-mana daripada ini disebabkan oleh kejadian tersebut. Penaksiran risiko bermakna prosedur keseluruhan yang berkaitan dengan mengenalpasti hazard, menaksir risiko, menetapkan langkah kawalan dan menyimak hasil. Apakah risiko? Risiko ialah sesuatu yang kita sebagai individu hadapi setiap hari. Manusia sentiasa membuat keputusan berdasarkan risiko. Keputusan yang mudah dalam kehidupan sehari-hari seperti memandu, melintas jalan dan pelaburan wang. Semuanya mempunyai risiko. Risiko adalah gabungan kemungkinan dan keterukan bagi kejadian berhazard tertentu yang berlaku dari segi matematik. Risiko boleh dihitung dengan persamaan. Kemungkinan ialah kejadian yang mungkin berlaku dalam tempoh khusus atau keadaan tertentu. Keterukan ialah hasil daripada kejadian yang berlaku seperti teruknya kecederaan atau kesihatan manusia, atau kerosakan harta atau gangguan kepada alam sekitar, atau apa-apa gabungan hasil yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Merancang aktiviti HIRAC dan proses HIRAC. Proses HIRAC memerlukan 4 langkah mudah. A. Mengelaskan aktiviti kerja. B. Mengenalpasti hazard. C. Menjalankan penaksiran risiko. Membuat analisis dan menganggarkan risiko daripada setiap hazard dengan menentukan atau menjangkakan. D. Memutuskan sama ada risiko boleh diterima dan menggunakan langkah kawalan jika perlu. E. Kawasan, geografi atau keadaan fizikal di dalam atau di luar premis. F. Peringkat dalam proses pengeluaran ataupun perkhidmatan. G. Aktiviti tidak terlalu besar, misalnya membina sebuah kereta. H. Aktiviti tidak terlalu kecil, misalnya membetulkan nut atau tugasan yang telah ditetapkan, misalnya memuatkan, membungkus, mencampurkan atau membaiki pintu. Carta aliran proses HIRAC. Mengelaskan aktiviti kerja, perundingan, mengenalpasti hazard, penaksiran risiko, menyediakan pelan tindakan kawalan risiko, pelaksanaan.
Pengenalpastian hazard. Tujuan pengenalpastian hazard adalah untuk menentukan operasi kritikal di dalam tugasan. Tugasan yang mendatangkan risiko ketara kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Menekankan hazard yang berkaitan dengan kelengkapan tertentu disebabkan oleh sumber tenaga. Hazard boleh dibahagikan 3 kumpulan iaitu hazard keselamatan, kesihatan dan hazard alam sekitar. Hazard kesihatan. Hazard kesihatan pekerjaan ialah apa-apa ejen yang boleh mendatangkan penyakit kepada individu. Hazard kesihatan boleh menyebabkan kesan yang serius dan serta-merta, akut atau boleh menyebabkan masalah jangka panjang, kronik. Seluruh atau bahagian tertentu badan boleh terjejas. Seseorang yang mengalami penyakit pekerjaan mungkin tidak menyedari akan gejalanya dengan serta-merta. Sebagai contoh, hilang pendengaran akibat hingar seringkali sukar dikesan oleh individu yang terjejas, sehinggalah penyakit itu sudah melarat. Hazard kesihatan termasuk dalam bahan kimia seperti asid, bateri dan pelarut. Hazard biologi seperti bakteria, virus, debu dan kulapuk. Ejen fizik. Punca tenaga yang cukup kuat untuk memudaratkan badan seperti arus elektrik, haba, cahaya, getaran hingga dan sinara. Dan hazard reka bentuk kerja, ergonomik. Hazard keselamatan. Hazard keselamatan ialah apa-apa daya yang cukup kuat untuk mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada harta. Kecederaan yang disebabkan oleh hazard keselamatan biasanya ketara. Sebagai contoh, pekerja mungkin luka teruk. Hazard keselamatan mendatangkan mudarat apabila kawalan tempat kerja tidak mencukupi. Beberapa contoh hazard keselamatan termasuk atau tetapi tidak terhad kepada tergelincir, tersadung seperti wayar yang terentang di lantai, kebakaran daripada bahan mudah terbakar, kerja di tempat tinggi seperti kerja yang dilakukan di atas perancah, lentingan bahan seperti daripada pengacauan sistem tekanan seperti dandang dan paip steam, kecederaan seperti forklift dan truk, operasi mengangkat dan pengendalian lain secara manual. Hazard alam sekitar. Hazard alam sekitar ialah pelepasan ke alam sekitar yang boleh menyebabkan mudarat atau kesan yang merosakkan. Pelepasan ke alam sekitar mungkin tidak ketara. Sebagai contoh, pekerja yang mengalirkan sistem glikol dan melepaskan cecair tersebut ke dalam pembetung ribut mungkin tidak sedar akan kesannya kepada alam sekitar. Hazard alam sekitar mendatangkan mudarat apabila kawalan dan prosedur kerja tidak dipatuhi. Teknik pengenalpastian hazard. Majikan hendaklah membangunkan metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard yang mengambil kira dokumen dan maklumat berikut. 1. Apa-apa laporan siasatan kejadian berhazard. 2. Rekod pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan. 3. Program perlindungan kesihatan di tempat kerja. 4. Apa-apa keputusan pemeriksaan tempat kerja. 5. Apa-apa aduan dan komen kaki tangan. 6. Apa-apa laporan, kajian dan ujian oleh pihak kerajaan atau majikan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan kaki tangan. 7. Apa-apa laporan yang dibuat di bawah Peraturan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. 8. Rekod bahan berhazard. 9. Maklumat lain yang berkaitan. Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard. Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard hendaklah merangkumi langkah dan tempoh masa untuk mengenalpasti dan menaksir hazard. Langkah untuk pengenalpastian hazard dan tempoh masa untuk pengenalpastian ini mestilah ditetapkan. Siapa yang akan bertanggungjawab atas pengenalpastian? Misalnya, ia mungkin Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja atau individu dilantik oleh jawatankuasa. Cara laporan pengenalpastian tersebut diproses, misalnya ia mungkin Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja atau individu yang dilantik oleh jawatankuasa. Cara laporan pengenalpastian tersebut diproses, misalnya ia mungkin disusun dan diproses oleh jawatankuasa atau oleh individu yang telah dilantik oleh jawatankuasa. Tempoh masa pengenalpastian, contohnya pengenalpastian hazard untuk bengkel A mestilah disiapkan dalam bulan Disember.
bagi bengkel B dalam bulan April dan bagi bengkel C dalam bulan November. Untuk melengkapkan pengenalpastian hazard, beberapa teknik boleh digunakan. Beberapa contoh teknik. 1. Pemeriksaan di tempat kerja. 2. Analisis keselamatan tugasan atau analisis hazard kerja. 3. Siasatan awal. 4. Faktor kemalangan yang mungkin berlaku. 5. Analisis kegagalan. 6. Siasatan kemalangan dan kejadian. Analisis dan jangkaan risiko. Risiko ialah penentuan kemungkinan berlakunya kemalangan. Kejadian keterukan kemalangan. Kejadian yang mungkin berlaku untuk menentukan tahap dan memberikan keutamaan kepada hazard yang dikenal pasti. Analisis kualitatif menggunakan perkataan untuk menyatakan tahap keterukan yang mungkin dan kemungkinan keterukan tersebut akan berlaku. Skala ini boleh diubah suai atau dilaras untuk disesuaikan dengan keadaan, dan keterangan berbeza boleh digunakan untuk risiko yang berbeza. Kaedah ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman pakar untuk menentukan kemungkinan dan kategori dan keterukan. Objektifnya adalah untuk menghasilkan skala penarafan yang lebih luas daripada yang biasanya dicapai dalam analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan nilai berangka dan bukannya skala deskriptif yang digunakan dalam analisis kualitatif dan semi-kuantitatif. Atau keterukan dan kemungkinan menggunakan data daripada pelbagai sumber seperti pengalaman lalu dan penyelidikan saintifik. Cara keterukan dan kemungkinan diungkap dan cara digabungkan untuk mendapatkan tahap risiko akan berubah-ubah menurut jenis risiko dan tujuan output penaksiran risiko akan digunakan. Keterukan hazard. Banyak kematian, kerosakan harta benda dan pengeluaran tidak dapat dipulihkan. Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta benda jika berlaku hazard. Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya atau kekal. Menyebabkan hilang upaya tetapi tidak kecederaan kekal. Sedikit lelasan lebam, luka atau kecederaan jenis rawatan kecemasan. Penaksiran risiko. Risiko boleh dinyatakan dalam pelbagai cara untuk menyampaikan keputusan analisis bagi membuat keputusan tentang kawalan risiko. Bagi analisis risiko yang menggunakan kemungkinan dan keterukan dalam kaedah kualitatif, menyatakan keputusan dalam matriks risiko merupakan suatu cara yang sangat berkesan untuk mengagihkan risiko di seluruh loji dan kawasan tempat kerja. Risiko boleh dihitung menggunakan cara berikut. LSS sama dengan risiko relatif. L. Kemungkinan manakala S. Keterukan. Kawalan. Kawalan ialah penghapusan atau penyingkiran hazard yang mana ianya tidak mendatangkan risiko kepada pekerja yang perlu memasuki kawasan atau bekerja menggunakan kelengkapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan. Hazard hendaklah dikawal di puncanya. Tempat masalah tercetus. Kawalan disediakan hampir dengan punca hazard. Kaedah kawalan kejuruteraan. Hazard selalunya boleh dikawal sepanjang laluannya ke pekerja di antara punca dengan pekerja. Kaedah pentadbiran. Hazard mestilah dikawal pada tahap pekerja dengan menggunakan perlindungan kelengkapan diri PPE, namun ini adalah kaedah kawalan terakhir. Memilih kawalan yang sesuai. 1. Menilai dan memilih kawalan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Melaksanakan langkah jangka pendek atau melindungi pekerja sehingga kawalan kekal dapat dilaksanakan. 3. Melaksanakan kawalan jangka panjang apabila dapat dilaksanakan dengan munasabah. Kawalan pada punca hazard. A. Penghapusan. Menyingkirkan kerja, alatan proses, mesin atau bahan berhazard mungkin cara terbaik untuk melindungi pekerja. Sebagai contoh, kita semula mungkin memutuskan untuk berhenti daripada membeli dan memotong tangki bahan api pukal buangan disebabkan oleh hazard letupan. B. Penggantian. Kadang-kadang melakukan kerja yang sama menurut cara yang kurang berhazard dapat dilakukan. Sebagai contoh, bahan kimia berhazard boleh diganti dengan bahan kimia yang kurang berhazard.
Kawalan mestilah melindungi pekerja daripada apa-apa hazard baru yang timbul. Kawalan kejuruteraan. Kerja dan proses boleh direka bentuk semula untuk menjadikannya lebih selamat. Jika hazard tidak boleh dihapuskan atau diganti, kadang-kadang ia boleh diasingkan, dibendung atau dijauhkan dari pekerja. Proses berbahaya boleh diautomasikan atau dimekanikkan. Sebagai contoh, robot kawalan komputer boleh mengendalikan operasi kimpar titik di dalam kilang pemasangan kereta. Hazard boleh disekat sebelum ia sampai ke pekerja. Sebagai contoh, pelindung khas boleh mencegah kecederaan mata daripada sinaran arka kimpalan. Sesekat boleh menyekat atau menyerap hingar. Sistem kunci dari luar boleh mengasingkan punca tenaga semasa pembaikan dan penyelenggaraan. Sesetengah hazard boleh dicairkan atau disebarkan. Sebagai contoh, sistem pengalih udaraan boleh mencairkan gas toksik sebelum ia sampai kepada pengendali. Kawalan pentadbiran. Prosedur kerja selamat. Pekerja dikehendaki menggunakan prosedur kerja selamat yang standard. Majikan diharap bagi memastikan pekerja mematuhi prosedur kerja selamat ini. Pengawal seliaan dan latihan. Latihan awal tentang prosedur kerja selamat dan latihan ulangan hendaklah disediakan. Pengawal seliaan yang sesuai untuk membantu pekerja mengenal pasti hazard yang mungkin dan menilai kerja. Pergiliran kerja dan prosedur lain boleh mengurangkan masa pekerja terdedah kepada hazard. Sebagai contoh, pekerja boleh digilirkan bagi kerja yang memerlukan pergerakan tendon dan otot yang berulang untuk mencegah trauma kumulatif. Proses hingga boleh dijadualkan apabila tiada sesiapa berada di tempat kerja. Program pengemasan di tempat kerja, pembaikan dan penyelenggaraan pengemasan di tempat kerja termasuk pencucian, pelupusan sisa dan pembersihan tumpahan, alatan, kelengkapan dan jentera berkemungkinan besar tidak menyebabkan kecederaan jika ia dijaga bersih dan diselenggara dengan baik. Kebersihan. Amalan kebersihan boleh mengurangkan risiko bahan toksik yang diserap oleh pekerja atau dibawa pulang kepada keluarga mereka. Pakaian rumah hendaklah disimpan di dalam loker berasingan untuk mengelakkannya daripada dicemari oleh pakaian kerja. Tempat makan mestilah disekat daripada hazard toksik. Dilarang makan di kawasan kerja yang bertoksik. Sekiranya perlu, pekerja dikehendaki mandi di bawah pancuran dan menyalin pakaian pada penghujung shift kerjanya. Memantau kawalan. Adakah kawalan tersebut menyelesaikan masalah? Adakah apa-apa risiko kepada pekerja berpunca daripada kawalan yang digunakan? Adakah semua hazard baru dikenal pasti? Adakah hazard baru yang ketara dikawal dengan betul? Adakah laporan kemalangan dianalisis? Adakah langkah lain diperlukan? Prosedur kerja selamat. Semasa menyiapkan analisis hazard kerja JHA, kadang-kadang hazard dapat dikenal pasti tetapi tidak boleh dihapuskan atau dikeluarkan daripada tugasan tertentu. Prosedur kerja selamat ialah arahan langkah demi langkah yang membolehkan pekerja melaksanakan kerja mereka dengan selamat apabila terdapat hazard. Prosedur kerja selamat mengenal pasti bahan dan kelengkapan yang diperlukan dan bagaimana serta bila hendak menggunakannya dengan selamat. Prosedur kerja selamat disediakan untuk 1. Kerja berisiko tinggi yang kritikal, iaitu kemalangan boleh mengakibatkan kecederaan teruk. 2. Kerja berhazard yang kemalangan kerap berlaku. 3. Tugasan baru atau tugasan yang diubah telah diperkenalkan. 4. Kelengkapan baru dimasukkan dalam satu-satu proses. 5. Kerja yang memerlukan banyak tugasan terperinci. 6. Apabila satu tugasan memerlukan 2 pekerja atau lebih dan setiap pekerja mesti melaksanakan tugasan yang khusus secara serentak. 7. Tugasan khusus yang jarang-jarang dilakukan. Prosedur kerja selamat mestilah merangkumi 1. Keperluan undang-undang. 2. Kelengkapan pelindung diri diperlukan. 3. Latihan yang diperlukan. 4. Tanggungjawab pekerja. 5.
Susunan langkah yang khusus yang perlu dipatuhi untuk menyiapkan kerja dengan selamat. 6. Permit yang diperlukan. 7. Prosedur kecemasan. Kelengkapan pelindung diri (PPE). 1. Kelengkapan pelindung diri bermakna apa-apa kelengkapan yang dirancang untuk dipakai atau untuk digunakan oleh orang yang bekerja di mana akan melindunginya daripada risiko kesihatan atau keselamatan serta apa-apa alat tambah untuk memenuhi objektif tersebut. 2. PPE biasanya dipilih untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap setiap jenis hazard yang timbul. Terdapat spesifikasi bagi jenis PPE yang digunakan untuk melindungi kepala, mata, kasut, anggota badan, pakaian, perencak api, pernafasan, pendengaran dan peranti pengapungan diri individu. 3. PPE juga termasuk pakaian yang diperlukan, contohnya apabila terdapat hazard trafik, vest hendaklah dipakai dan mestilah tampak jelas dan ketara. Proses dokumentasi. Lengkapkan borang HIRAC. Disarankan untuk menggunakan satu borang bagi setiap proses kerja. Rekodkan nama dan jawatan anggota pasukan HIRAC. Kenal pasti aliran proses kerja dan nyatakan dalam borang di bawah lajur proses lokasi. Senaraikan semua bukti rutin dan buku rutin bagi setiap proses kerja di bawah lajur. Kenal pasti hazard yang berkaitan dengan setiap individu dan rekodkan dalam lajur hazard. Tentukan kesan setiap hazard yang dikenal pasti dan rekodkan di dalam lajur. Rekodkan apa-apa langkah kawalan hazard sedia ada. Berdasarkan risiko yang ditetapkan, sarankan langkah kawalan risiko yang sesuai. Tetapkan orang yang sesuai untuk melaksanakan kawalan risiko yang disarankan dan nyatakan tarikh dan status tindakan susulan. Ulang HIRAC bagi aktiviti dan proses lain. Laksanakan satu lagi pusingan HIRAC selepas langkah kawalan dilaksanakan. Semak HIRAC setiap 3 tahun atau apabila terdapat perubahan dalam proses atau aktiviti. Contoh hazard di tempat kerja. Merujuk kepada akses yang mencukupi di tempat kerja. Merujuk kepada udara yang tidak tercemar di tempat kerja. Suhu hangat bermakna ruang kerja tertutup yang biasanya orang tidak bekerja di situ, ditakrif dalam standard. Suhu sejuk ini termasuk bekerja dalam keadaan objek panas, hipotermia, kebakaran, bukan letupan. Pencahayaan merujuk sinaran cahaya yang cukup untuk kerja tertentu yang dilaksanakan. Stres mental termasuk buli, keganasan di tempat kerja, kerja shift, beban kerja berlebihan, pendehidratan, bekalan air yang mencukupi untuk individu semasa bekerja. Tenaga elektrik termasuk terdedah kepada terkena wayar dan terkena voltan tinggi. Graviti termasuk jatuh, tersadung dan tergelincir, juga objek jatuh dan tergelincir di tempat yang tinggi. Tenaga kinetik memukul objek dengan anggota badan. Terkena objek bergerak tetapi tidak termasuk objek yang jatuh. Letupan juga termasuk haba sebagai hazard. Objek yang menusuk. Ini termasuk semua objek yang menusuk termasuk jarum. Getaran termasuk getaran kepada beberapa bahagian badan atau seluruh badan. Akustik ataupun hingar termasuk pendedahan kepada satu pendedahan bunyi yang mengejut atau pendedahan jangka panjang. Tekanan dalam sistem hidrolik. Mekanika bermaksud kenderaan tersepit di antara kenderaan dilanggar oleh alatan atau terlanggar kenderaan termasuk forklift. Alatan mudah alih dan tetap tersepit di antara alatan dilanggar oleh alatan atau terlanggar alatan. Ditakrif dalam perundangan. Kelengkapan berkuasa elektrik termasuk kelengkapan perkakas dan peralatan elektrik berkuasa elektrik atau bahan bakar. Kelengkapan tanpa kuasa elektrik termasuk perkakas tangan, peralatan dan kelengkapan yang tidak menggunakan kuasa elektrik. Dan yang terakhir sekali, contoh analisis hazard.